Selamat berjumpa kembali di Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada anda cerita-cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Anda juga boleh menghantar cerita pendek anda kepada kami untuk penerbitan dan berpeluang mendapat cenderahati percuma daripada kami. Cerita seram singkat berikut di-emailkan kepada kami oleh seorang follower, dan katanya kisah ini berlaku ketika dia berburu di hutan belantara Borneo. Kisah ini berlaku lama dahulu dan Jimmy bukan nama sebenar. Ketika itu masih dalam usia muda dan seperti pemuda-pemuda lain di kampungnya, salah satu punca pendapatannya adalah memburu binatang di hutan. Dan hasil buruan akan dijual di tamu mingguan di pekan berdekatan. Suatu hari Jimmy bangun awal untuk memulakan perburuan di hutan. Dia mula awal pagi kerana dia berniat untuk berjalan jauh sedikit ke dalam hutan dan berhajat untuk balik semula ke rumah sebelum hari gelap. Maklum sajalah, hutan tebal memang agak mencabar jika hari sudah gelap. Setelah beberapa jam berjalan, dia masih tidak menjumpai sebarang jejak haiwan buruan di mana-mana. Namun begitu, dia teruskan niatnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba dia terjumpa sesuatu yang aneh di tengah-tengah hutan belantara. Dia melangkah masuk ke satu kawasan lapang yang berbentuk bulatan besar. Semua rumput dan pokok-pokok kecil di kawasan itu tersembam ke tanah dan berwarna kekuningan, menandakan kawasan itu sudah menjadi begitu untuk beberapa lama. Kehairanan, dia cuba berfikir logik tentang keanehan itu. Fikirnya, ini mungkin sarang haiwan besar seperti gajah, kerana dia pernah melihat sekawan gajah di kawasan sekitar suatu ketika dahulu. Dia memerhatikan sekeliling, namun dia tidak ternampak sebarang tapak kaki gajah mahupun tapak kaki sebarang haiwan lain. Pada masa yang sama, Jimmy cuba menghidu udara sekeliling untuk mencari sebarang tanda-tanda atau bau tahi gajah di situ. Namun begitu, bukan bau tahi gajah yang dia terhidu, tetapi bau harum semerbak. Mungkin wangi bunga hutan, katanya. Jimmy tidak berhenti lama di situ kerana niatnya mencari haiwan buruan belum tercapai. Dia takut kalau sampai kemalaman nanti. Belum jauh dia melangkah, dia terasa setiap langkahnya menjadi berat. Oleh itu dia berhenti untuk berehat sekejap di bawah sepohon pokok yang agak luas dan selesa kawasan sekelilingnya. Sambil berehat duduk di atas akar besar, dia bermenung sekejap sambil berfikir, kenapa tidak ada satu pun jejak haiwan walaupun sudah berjam-jam dia mencari. Dalam dia bermenung itu, lengannya terasa geli. Dia melihat ada seekor lalat yang bersaiz agak besar hinggap di atas lengannya. Lalat itu kelihatan sangat jinak kerana apabila ditepis, ia terbang perlahan-lahan sebelum gaib dari pandangan. Tetapi dalam sekelip mata, lalat datang semula tetapi kali ini lebih dari seekor. Ditepisnya lagi, gaib lagi. Kemudian, seolah-olah sengaja menguji kesabarannya, kali ini semakin banyak lalat yang datang dan berlegar di sekelilingnya. Dia kibar-kibarkan kain menghalau kawanan lalat itu. Gaib lagi. Jimmy meninjau sekeliling, tertanya-tanya kalau ada bangkai haiwan di situ yang menarik kawanan lalat. Tetapi ternyata tidak ada apa-apa di situ. Kawasan itu luar biasa bersih. Hanya akar kayu yang besar dan dedaunan kering di situ. Selesai memerhati sekeliling, tiba-tiba dia perasan yang kawanan lalat datang semula malah sudah menjadi terlalu banyak dan mengelilingi kawasan tempat dia berehat, sambil ada beberapa cuba hinggap di lengannya. Jimmy menjadi tidak selesa dengan gangguan lalat-lalat jinak itu. Mulai saat itu, keberanian dan emosi Jimmy mula rapuh. Biasanya dia tidak peduli akan perkara-perkara sebegitu. Tetapi terlalu banyak kejadian aneh sepanjang hari itu. Jejak haiwan tidak ada kelihatan. Kemudian terjumpa kawasan lapang yang aneh. Lalu terbau haruman. Langkah jadi berat. Dan gangguan lalat tanpa sebab. Semua itu mengingatkan dia akan kata-kata nasihat ayahnya dulu. Kata ayah,
Keadaan luar biasa boleh terjadi sekiranya seseorang itu sedang diganggu oleh penunggu hutan ataupun jin yang ada di kawasan itu. Sebaik-baiknya jika mengalami keadaan sebegitu, batalkan niat berburu dan balik saja ke rumah. Serta-merta, dia mulakan langkah untuk berpatah balik pulang ke rumah. Dengan iringan doa, langkahnya menjadi sangat ringan dan tidak lama kemudian dia sampai ke rumah dalam keadaan selamat. Sebelum kami akhiri, kami pasti kisah-kisah tentang satu kuasa misteri entiti yang dikenali sebagai jin sudah seringkali didengari di dalam cerita rakyat. Secara ringkas, jin adalah makhluk gaib yang diwujudkan daripada api yang tidak berasap, mempunyai kehendak diri, boleh berbuat baik atau sebaliknya, dan kadangkala suka bermain. Makhluk jin mempunyai beberapa kemampuan luar biasa, seperti bertukar menjadi bentuk serangga kecil umpamanya seperti lalat, haiwan, atau manusia. Selain itu, jin juga boleh menjadi tidak kelihatan atau halimunan, serta berupaya mempunyai anak dengan kerabat manusia, di samping memberi kecerdikan dan juga kepandaian. Kebiasaannya, jin tinggal di tempat-tempat seperti kawasan penempatan yang telah lama ditinggalkan, lubang-lubang ataupun gua-gua gelap, serta kuburan usang. Makhluk jin hampir tidak boleh mati dan sukar untuk disakiti. Ia hanya mempunyai beberapa kelemahan seperti takut kepada garam, besi, dan cahaya matahari. Kisah Jimmy ini mengingatkan kita betapa pentingnya untuk menghormati alam dan makhluk-makhluk yang menghuni di dalamnya, termasuk yang tidak kelihatan oleh mata kasar. Pengalaman Jimmy menunjukkan bahawa ada kalanya kita perlu peka terhadap tanda-tanda luar biasa yang mungkin memberi isyarat untuk kita berhati-hati atau berundur. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin tidak berhadapan dengan jin, tetapi kita sering menghadapi situasi yang memerlukan kita untuk mendengar intuisi dan mematuhi naluri kita. Moga-moga perkongsian hari ini membawa sedikit pengalaman mata ketiga kepada anda semua dan mengajar kita untuk lebih berhati-hati serta menghormati segala ciptaan di dunia ini, baik yang nampak maupun yang tidak. Jumpa lagi di episod seterusnya di Teh Tariko.